Baik, sekarang kita akan tengok macam mana nak buat first order linear differential equation. Yang ini nama lain dia adalah by using integrating factor. Okay, integrating factor. Sebab ada salah satu step dia, kita kena cari integrating factor. So yang ini kita akan gunakan apabila method separable variable kita tak boleh gunakan. Okay, ataupun soalan cakap by using integrating factor method. Okay, so dia ada 5 step semua sekali dan kamu kena ikut step ni satu persatu. Step yang pertama adalah kita kena dapatkan dalam bentuk standard form. So apa dia standard form? Baik, yang depan ni mesti 1 dy dx. Kemudian ini kita akan ada px darab dengan y. Kemudian ini adalah qx. Okay, so yang sebelah kanan adalah qx, yang sebelah y ni adalah px termasuk dengan dia punya sign. So katakan kalau ini adalah dy dx, so sini mesti y lah. Kalau katakan kita ada ds over dt plus pt, so di sini akan jadi apa? Di sini akan jadi s. Okay, equals to qt. Macam tu lah. So kalau ini s, sini mesti s. Dia ada guna dia nanti. So standard form, ingat dia mesti 1 depan dy dx ni. Kalau ada benda lain, contohnya katakan ada x. So kalau ada x dekat depan dy dx ni, contohnya macam ni. Okay, kamu kena bahagi semuanya, okay, term yang ada ni dengan x supaya kita boleh dapat 1 dy dx. Itu adalah standard form. Dapatkan dulu standard form. Kemudian barulah kamu pergi kepada step yang kedua, iaitu identify apa dia px, apa dia qx. Kemudian step yang ketiga adalah kamu akan cari integrating factor vx, iaitu kamu akan eksponenkan kuasa integrate px dx tadi. Okey, yang kamu dapat px kat sini ni kamu akan integrate, tapi kamu kena letak e macam tu. Okey, integrate ini px, okey, dx macam tu. Kemudian step yang keempat, kamu akan multiply both side. Multiply both side ni maksudnya macam mana? Kamu akan darab kat sini dengan dekat sini dengan kita punya vx tadi, multiplication. Okay, meaning that kamu akan darab setiap term ni dengan kamu punya integrating factor vx tadi. Kemudian step kelima adalah change the left hand side of the equation into the derivative product. Yang ini ada cara dia, nanti saya akan bagi tahu. Kemudian last step barulah kita akan integrate both side. So nak lagi senang faham, kita akan tengok dengan kita punya example. So kita pergi kepada example 3, soalan 1A dahulu. Find the general solution of the following. Baik, ini adalah general solution, maksudnya kita akan dapat jawapan plus C nanti. Okay, so kalau kita tengok step yang pertama adalah mesti in standard form. So kalau kita tengok depan ni sudah 1. Okay, tak ada apa-apa dekat depan dy dx tu. So dia sudah dalam standard form. So ini dah dalam standard form. Kemudian step yang kedua adalah kita kena cari apa dia kita punya px tadi. Okay, so px kita sekarang ni adalah plus 2. So px ni adalah apa-apa sahaja selain daripada y. Okay, y ni kita tak ambil. So sebelah y itu adalah positive 2. So itu adalah kita punya px. Ini adalah kita punya qx. Okay, selesai step yang kedua. Step yang ketiga adalah kita akan cari kita punya integrating factor, iaitu e to the power of integrate 2 dx. So kita integrate 2 dapat apa? Dapat 2x. Ini tak perlu tambah c. So selesai kita punya step yang ketiga, iaitu integrating factor. Ini adalah integrating factor. Okay, selesai step yang ketiga tu. Step yang keempat, kita akan darab setiap term yang ada kat sini ni dengan kita punya vx. So dia akan jadi macam ni, e 2x darab dengan dy dx. Okay, so maksudnya saya dah darab kat sini. Kemudian plus 2y e 2x. So saya dah darab kat sini, equals to x e 2x. So saya dah darab kat sini. Okay, so selesai untuk step yang keempat, meaning that kamu hanya darab saja setiap term ni dengan kita punya integrating factor. Baik, step yang kelima, kamu akan buat macam ni. Okay, d dx, okay, equals to, ini salin balik, tak ada masalah yang ni. Baik, yang ini dia punya rumus adalah kamu punya vx darab dengan y.
Okey, Y ni sebab di sini okey sebelah kita punya PX ni adalah Y. So Y ni kamu letak balik kat situ. VX kamu letak balik kat sini. Okey, mana kita punya VX? Ini kita punya VX, kamu letak saja kat sini. Maksudnya kita akan dapat macam ni. Okey, D dx E2x darab dengan Y. Macam tu. Simple je. Okey. Cumanya kamu kena ingat pattern dia ni lah. Okey, pattern yang ini ni kamu kena ingat, iaitu D dx ini integrating factor darab dengan Y. Gitu. Okey. So selesai step yang kelima. Step yang keenam, kita akan integrate. Okey, integrate D dx. Ini akan jadi Y E2x. dx kena letak dx kat belakang. Ramai pelajar yang tertinggal letak dx. Okey, ingat kalau kita letak integrate mesti kena ada kita punya dx di sini. Okey, so ini adalah integrate x E2x dx macam tu. So yang ini kamu akan dapat yang asal. Okey, kamu differentiate, kemudian kamu integrate balik. So kamu akan dapat yang asal, meaning that kita akan tulis saja lepas ni E2x macam tu. So yang belah kiri ni tak ada masalah, cuma yang belah kanan ni macam mana kita nak integrate. So kalau saya guna substitution, kita akan always check dengan substitution dulu. So kalau saya ambil 2x sebagai u, differentiate dapat 2, tak boleh cancel out yang ini. Kalau saya ambil semua sekali ni, saya differentiate, sama juga tak dapat cancel out yang ini. Yang ini kalau saya differentiate, sama juga tak dapat cancel out yang sebelah dia tu. So ini akan jadi integrate by part. So U adalah sama dengan apa? By L pad. Ingat lagi tak? L pad. So kita ada exponential dan polinomial. So U adalah sama dengan X. dV saya adalah sama dengan E2X dx. So ini du over dx adalah sama dengan 1. So du adalah sama dengan dx. So ini integrate both sides. Saya akan dapat V is equals to E2X over 2. Itu saja. So integrate. Okey, yang ini akan jadi macam mana? Y E2x. Okey. Ini akan jadi U times V. So X E2x per 2 tolak integrate V du. So E2x per 2 du adalah sama dengan dx. So kita akan, yang ini salin balik. Ini kita akan keluarkan 1 per 2. Kemudian kita akan integrate E2x dx. So kita akan dapat X E2x per 2 tolak 1 per 2, yang ini akan jadi E2x per 2 tambah C. So ini adalah Y E2x. Okay, simplifykan sikit, kita akan dapat Y E2x equals to X E2x per 2 tolak E2x per 4 tambah C. Baik, sekarang ni saya kena dapatkan Y sama dengan apa. So caranya adalah kita akan pindahkan E2x ni ke sebelah sana. Okay, so kita akan dapat Y is equals to X E2x per 2 E2x tolak E2x per 4 E2x tambah C over E2x. So kita akan dapat Y is equals to X over 2. Okay, ini boleh cancel out. Ini pun boleh cancel out. So minus 1 over 4 plus CE negatif 2x. So saya naikkan E2x ni ke atas. Baik, kenapa yang ini tak jadi C saja? Baik, dia akan jadi C saja kalau constant. Okey, C tu darab dengan constant. Ini ada variable. So kita tak boleh tulis C saja. So inilah cara tulis general solution. Okey, kita tak boleh tulis dia sebagai C saja, tak boleh, sebab ini ada variable kat situ. Okey, so selesai untuk soalan ni. Inilah jawapan akhir dia untuk general solution bagi soalan nombor 1A. Sekarang ni kita pergi kepada soalan 1B. Baik, so step yang pertama adalah kita akan tengok dia ni dah dalam bentuk standard form ke belum. So kalau kita tengok sini adalah 1. So dia dah dalam bentuk standard form. So ini dah selesai. So step yang kedua adalah kita kena identify kita punya PX. Okay, so PX kita adalah sama dengan 2 over X. Ingat PX adalah semua sekali sebelah Y termasuk dengan dia punya sign. Sebab kadang-kadang dekat sini dia bagi negatif. Kalau kamu tak ambil negatif tu, jawapan kamu salah. So step yang ketiga adalah kita cari kita punya integrating factor.
ataupun Vx. Okay, Vx adalah sama dengan E integrate 2 over X dx. So ini macam mana nak buat? Saya boleh keluarkan 2, integrate 1 over X dx. So integrate kita akan dapat 2 ln X. Baik, bila sampai step macam ni, kita boleh naikkan 2 ni ke atas. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi E ln X square. So sekarang ni kamu nampak tak, kamu ada E to the power of ln. So ini boleh turunkan dia ke bawah. So dia akan jadi X square sahaja. So kita punya integrating factor adalah X square. Kemudian step yang keempat adalah kita akan darab setiap term tu dengan kita punya integrating factor. Meaning that dia akan jadi macam ni, X square dy over dx plus 2 over X y darab dengan X square equals to X square over X minus 1. So selesai untuk step yang keempat. Kemudian step yang kelima. Okay, step yang kelima dapatkan dalam bentuk product rule tu. So Vx darab dengan Y. So X square darab dengan Y. Ini adalah sama dengan X square over X minus 1. Okay, ingat yang ini adalah saya punya Vx, ini adalah saya punya Y. Kalau di sini bukan Y, contohnya dia ganti, ini adalah T, di sini pun T, so sini akan jadi T juga. Okey, macam tu. Baik, step yang keenam, kita akan integrate both sides. So integrate d dx, ini salin balik X square times Y. Make sure letak dx di belakang ni. So ini adalah sama dengan integrate X square over X minus 1 dx. Baik, so yang ini, yang di sebelah kiri ni tak ada masalah. Okay, kita hanya salin balik nanti. Tapi yang di sebelah kanan ni macam mana nak selesaikan? Baik, kalau saya guna substitution, saya tak akan boleh selesaikan sebab kalau saya ambil ini jadi U, saya dapat 2X tapi saya tak boleh cancel out X minus 1. Kalau saya ambil X minus 1 sebagai U, saya differentiate dapat 1, tak boleh cancel out X square. So, nak guna by part ke? Nak guna by part, ini adalah dua-dua polinomial. So, tak tahu yang mana U, yang mana DV. So, yang ni kita akan try buat long division dulu. Okay. So, by long division, okay, X square divided by X minus 1. So ini saya letak plus 0X. So ini saya akan letak X. So saya akan dapat X square minus X. So ini tolak. Ini akan dapat kosong. Ini akan dapat X. Okay, kemudian boleh lagi tak saya nak teruskan? Okay, boleh. So saya akan letak plus 1. So sini akan jadi X minus 1. So ini saya kena letak plus 0 lah sini. Okay, so ini akan jadi plus 0. So tolak sini. So saya akan dapat ini kosong. Ini saya akan dapat 1. So sekarang ni X square over X minus 1 adalah sama dengan X plus 1 plus 1 over X minus 1. Okay, so selesai bahagian long division. Okay, so selesai bahagian long division. So, kita akan jawab soalan ni. Thus, ataupun therefore, X square Y equals to integrate X plus 1 over X minus 1 dx. So, kita teruskan yang ini. Kita akan dapat X square Y equals to, by integrate, kita akan dapat X square over 2 plus X plus ln X minus 1. Okay, plus C. So, y is equals to x square over 2 times x square plus x over x square plus ln x minus 1 over x square plus c over x square. Kemudian simplifikan, kita akan dapat 1 over 2 plus 1 over x plus ln x minus 1 over x square plus c over x square. Nak naikkan ke atas boleh, nak biarkan macam tu pun boleh. Tapi yang ini saya akan biarkan macam tu saja. So inilah jawapan akhir kita. Okay, general solution untuk soalan 1B. Okay, so selesai untuk video untuk soalan ni. Kita akan sambung pada video yang seterusnya. Itu sahaja. Thank you guys.